Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Hari ini kita akan mengulas satu isu yang amat menarik, amat panas di Malaysia sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Artikel ini dipetik dari syahbudinhusin.com bertajuk Mahyadin wajar lebih dulu menyesali kesombongannya. Jika UMNO itu kleptokrat, apakah dirinya sendiri benar-benar bersih? Terasa lucu pula bila membaca kenyataan Mahyadin Madyasin yang mengecam susunan Kabinet Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara. Beliau menjadikan pelantikan Ahmad Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri sebagai sandaran paling asas dalam hujah kecamannya itu. Menurut beliau, Anwar sudah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajah semasa kempen PRU 15 lalu dengan menerima kleptokrat dalam kabinetnya. Ini adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara. Apabila seorang yang telah diarah membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram di mahkamah telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tindakan Anwar itu ibarat menjual maruah negara semata-mata kerana keinginannya menjadi Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan melalui media sosialnya. Untuk makluman Mahyadin melantik seseorang yang ada kes mahkamah bukan pertama kali berlaku di negara ini. Kerana Tun Mahathir Mohamad pada 2018 sebelum ini pun melakukan hal yang sama juga. Malah Tun Mahathir bukan saja memberikan Lim Guan Eng jawatan Menteri Keuangan, malah menggugurkan kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Ini berbeza dengan Anwar, beliau hanya melantik Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, tetapi tidak menyentuh sama sekali kes mahkamah yang sedang dihadapi oleh ahli parlimen Bagan Datu itu. Bererti meskipun dilantik menganggotai kabinet, Zahid Hamidi masih perlu hadir ke mahkamah dan terus berjuang untuk membersihkan namanya. Dalam hal ini, kenapa hanya dalam kes pelantikan Zahid Hamidi saja Mahyadin bersuara, tetapi dia membisu ketika Guan Eng dilantik sebelum ini? Apakah Mahyadin berteriak sekarang kerana kecewa lantaran gagal menjadi Perdana Menteri dan meletakkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan? Sebaliknya, jawatan itu jatuh kepada Anwar. Dalam hal ini, baik kerana terlantiknya Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri atau disebabkan Perikatan Nasional gagal menjadi kerajaan, semuanya adalah disebabkan salah Mahyadin sendiri. Jika Mahyadin tidak sombong dan ego menolak titah agung agar Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH, apa yang berlaku hari ini pasti tidak berlaku. Kiranya kerajaan perpaduan PH dan Perikatan Nasional dapat ditubuhkan sebagaimana titah agung dan apa yang berlaku hari ini dapat dielakkan, maka sudah tentulah tidak mungkin Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri sekarang ini. Pokoknya, kesalahan awal ada pada Mahyadin sendiri kerana sombong dan ego menolak penubuhan kerajaan perpaduan itu. Maka janganlah menyesal dan meroyan tak tentu pasal pula sekarang. Kalau mau meroyan juga, lebih baik hantuklah saja kepala sendiri ke dinding kerana kesombongan menolak titah agung itu dengan terlalu cepat. Setelah Mahyadin menolak menubuhkan kerajaan perpaduan yang bererti, beliau memilih menjadi pembangkang. Anwar dan Pakatan Harapan yang akur dengan titah agung itu tentulah kena berusaha mencari sokongan lain bagi membentuk kerajaan. Harus juga difahami, sebagaimana saya tulis sebelum ini, setelah bekerjasama dengan Barisan Nasional yang memiliki 30 kerusi parlimen, melantik Zahid Hamidi yang masih ada kes menganggotai kerajaan hanyalah suatu mudarat kecil. Berbanding mungkin berlaku mudarat lebih besar, yaitu kerajaan dijatuhkan jika beliau tidak dilantik. Kalau berlaku lagi kerajaan dijatuhkan seperti sebelum ini, yang susah dan menderita akhirnya tentulah rakyat.
dan Anwar tidak mau melihat ia berulang lagi. Soal kerajaan yang bersih dan tata kelola yang baik tidak berarti telah terpadam hanya dengan beradanya Zaid Hamidi dalam kerajaan, karena beliau masih perlu berjuang membersihkan namanya di mahkamah. Kerajaan yang bersih dan tata kelola yang baik mungkin boleh dianggap telah musnah jika Anwar bertindak menggugurkan kes Zaid Hamidi, sebagaimana Tun Mahathir melakukannya kepada Guan Eng sebelum ini. Kalau kita percaya, yakin dan gembira dengan kebebasan mahkamah kerana menjatuhkan hukuman terhadap Najib Razak, tiada sebab kita tidak boleh ada perasaan yang sama kepada mahkamah dalam kes Zaid Hamidi. Lagipun kalau nak bercakap soal kleptokrat dan penyamun, ia bukan saja dalam UMNO, bahkan bersepa di mana-mana, tidak terkecuali dalam Bersatu Sendiri. Coba Mahyadin bertafakur sebentar di atas sejadah dan mengimbas sejarah dirinya sendiri. Benarkah beliau benar-benar suci bersih sepanjang kuasa ada dalam tangannya sejak puluhan tahun sebelum ini? Artikel ini diterbitkan oleh Syabuddin Husin pada 3 Desember 2022. Terima kasih.